Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak pelajar sekalian. Semoga semuanya dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini cikgu akan membincangkan tentang ragam atau bentuk-bentuk soalan esei pengajian am berdasarkan beberapa contoh soalan. Jom kita lihat satu per satu. Okey. Penulisan esei pengajian am, analisis bentuk-bentuk soalan esei. Kita lihat slide yang kedua. Okey, bentuk pertama, kategori kebaikan. Okey, bentuk pertama kategori kebaikan. Okey, kita lihat contoh soalan. Okey, soalan pertama berbunyi, penetapan gaji minimum dalam sesuatu bidang pekerjaan perlu dilakukan untuk memastikan golongan pekerja di negara ini memperoleh pendapatan yang setimpal dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Bincangkan kebaikan pelaksanaan penetapan gaji minimum tersebut. Okey, jelas? Okey. Apabila anak-anak pelajar memperoleh ataupun melihat membaca satu-satu soalan esei seperti biasa, antara perkara-perkara yang perlu diamati iaitu isu, kata tugas, kehendak soalan, kombinasi jawapan, barulah cadangan idea. Berdasarkan soalan ini, isunya iaitu penetapan gaji minimum. Semula cikgu tunjuk semula. Kita tengok penetapan gaji minimum. Isu soalan ini. Kata tugasnya berada di tengah. Apabila kata tugas berada di tengah, bermaksud soalannya direct. Kehendak soalannya jelas, iaitu kebaikan. Kebaikan pelaksanaan penetapan gaji minimum. Kata tugas berada di tengah. Kehendak soalan iaitu jelas hanyalah kebaikan, dan kebaikan tersebut iaitu kebaikan pelaksanaan penetapan gaji minimum. Jadi jelas kombinasi jawapan untuk soalan ini iaitu 5 tambah 0. Maka cadangan idea yang boleh dikemukakan seperti antara cadangan idea yang boleh anak-anak pelajar kemukakan seperti yang tertera. Pertama, meningkatkan motivasi pekerja. 2. Meningkatkan inovasi dan teknologi. Yang ketiga, mengekalkan kesetiaan pekerja kepada sesuatu tempat kerja. Yang keempat, menghalang eksploitasi. Yang kelima, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi, kesimpulannya, soalan pertama, kategori meminta ataupun mengkehendaki dari segi kebaikan. Hanya membincangkan, menyenaraikan idea utama dan seterusnya menghuraikan tentang kebaikan. Kebaikan tersebut berdasarkan kehendak soalan tadi. Anak-anak pelajar nampak contoh soalan kategori kebaikan. Itu dari segi aspek positif berdasarkan kehendak soalan yang diberikan. Seterusnya kita lihat contoh yang kedua, bentuk yang kedua. Bentuk kedua, kita lihat contoh soalan kategori keadaan atau rasional. Keadaan atau rasional. Kita lihat contoh soalan. Cabaran ketujuh dalam Wawasan 2020 adalah untuk mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya penyayang. Jelaskan keadaan yang mencetuskan hasrat kerajaan untuk membentuk masyarakat penyayang dan budaya penyayang. Berdasarkan soalan ini, isunya iaitu merujuk kepada Wawasan 2020, namun spesifik cabaran ketujuh iaitu bagi mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya
penyayang. Isu soalan. Okey, manakala kata tugasnya, jelaskan, iaitu kedudukannya berada di tengah-tengah. Maka jelas kehendak soalannya, iaitu kehendak soalan mengkehendaki anak-anak pelajar mengemukakan keadaan yang mencetuskan hasrat kerajaan untuk membentuk masyarakat penyayang dan budaya penyayang. Maka jelas kombinasi jawapan untuk soalan ini iaitu 5 tambah 0. Maka cadangan idea seperti berikut. Okey, pertama, semakin kurangnya amalan nilai-nilai kemasyarakatan. Okey, semula. Semakin kurangnya amalan nilai-nilai kemasyarakatan. 2. Wujud pelbagai gejala sosial dalam kalangan anggota masyarakat. 3. Wujudnya pengabaian warga emas golongan tua dan golongan kelainan upaya OKU. 4. Berlakunya pemusnahan alam sekitar dan harta benda awam. 5. Masalah penganiayaan dan pengabaian kanak-kanak. Jadi bermaksud soalan yang kedua iaitu soalan tentang keadaan atau rasional. Bermaksud apa yang sedang berlaku yang menyebabkan cabaran ketujuh perlu diwujudkan, iaitu untuk mewujudkan masyarakat yang penyayang. Okey, jelas apakah yang dimaksudkan dengan keadaan atau rasional berdasarkan kehendak soalan. Situasi seperti situasi 1, 2, 3, 4 dan 5 yang menyebabkan perlunya wujudnya cabaran ketujuh. Okey, jelas. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan yang ketiga. Bentuk soalan yang ketiga iaitu usaha. Okey, contoh soalan seperti Malaysia sememangnya terkenal dengan pelbagai jenis barang kraft tangan. Usaha perlu dijalankan untuk menjadikan industri kraft tangan ini sebagai industri berskala besar yang mampu memberikan sumbangan kepada ekonomi negara. Bincangkan. Okey, merujuk kepada contoh soalan ini, isunya iaitu kraft tangan, industri kraft tangan. Manakala kata tugasnya, bincangkan. Okey, berada di akhir. Kehendak soalan. Okey, kehendak soalan. Apakah kehendak soalan ini? Okey, berdasarkan soalan ini, ayat yang pertama, Malaysia sememangnya terkenal dengan pelbagai jenis barang kraft tangan merupakan ayat penyata. Ayat yang kedua, usaha perlu dijalankan untuk menjadikan industri kraft tangan ini sebagai industri berskala besar yang mampu memberikan sumbangan kepada ekonomi negara. Jelas, soal ayat yang kedua merujuk kepada usaha. Kehendak soalan hanya mengkehendaki anak-anak pelajar mengemukakan usaha-usaha bagi menjadikan industri kraft tangan ini sebagai industri berskala besar. Maka kombinasi jawapannya 5 tambah 0. Okey, hanya merujuk kepada usaha sahaja. Maka cadangan idea seperti mengubah mentaliti pengusaha kraft tangan. Okey, antara usaha yang boleh dilakukan iaitu mengubah mentaliti pengusaha kraft tangan, menyediakan bantuan modal dan kepakaran kepada pengusaha. Yang ketiga, memperkenalkan teknologi dan reka bentuk hasil kraft tangan yang unik. Yang keempat, mengadakan promosi untuk meluaskan pasaran hasil kraft tangan. Dan langkah yang kelima, membina pusat kraft tangan negara dengan lebih banyak. Okey, soalan ini merujuk kepada bentuk mengkehendaki pelajar-pelajar mengemukakan usaha berdasarkan kehendak soalan. Apabila soalan mengkehendaki anak-anak pelajar mengemukakan usaha-usaha atau langkah, maka pembinaan ayatnya merujuk kepada kata kerja.
Okey, jelas? Okey, seterusnya kita lihat bentuk keempat. Dalam esei pengajian am, okey, bentuk keempat juga boleh dikemukakan, iaitu peranan pelbagai pihak. Okey, kita tengok contoh soalan bentuk yang keempat. Okey, sistem persekolahan mampu memupuk perpaduan kaum di negara ini. Namun begitu, peranan pelbagai pihak lain tidak boleh diketepikan. Jelaskan. Okey, kenal pasti isu untuk soalan ini iaitu perpaduan kaum. Okey, perpaduan kaum. Okey, isu soal perpaduan kaum. Okey, kata tugasnya di akhir. Maka perlu amati ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sistem persekolahan mampu memupuk perpaduan kaum di negara ini, namun begitu peranan pelbagai pihak lain tidak boleh diketepikan. Okey. Bermaksud di sini kehendak soalan merujuk kepada pihak. Okey, pihak-pihak bagi memupuk perpaduan kaum. Okey, dan soalan ini mempunyai idea wajib, iaitu sistem persekolahan merupakan antara pihak yang mampu memupuk perpaduan kaum. Okey, asasnya 5+0, iaitu pihak, pelbagai pihak. Namun begitu ada idea wajib, iaitu sistem persekolahan. Maka kombinasi paling tepat 1+4. Okey, pihak lain merupakan kehendak soalan. Okey, maka cadangan idea yang boleh dikemukakan oleh anak-anak pelajar seperti sistem persekolahan merupakan idea wajib. Okey, bonus untuk pelajar mendapat 2 markah. Okey, pihak yang kedua institusi keluarga atau ibu bapa. Pihak yang ketiga masyarakat. Pihak yang keempat media massa. Pihak yang kelima kerajaan. Okey, cadangan idea melibatkan 5 pihak. Okey, idea utama pembinaannya iaitu berdasarkan pihak. Kemudian huraian barulah diikuti dengan tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak berkenaan. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita lihat contoh atau bentuk yang kelima. Okey, bentuk yang kelima kategori usaha. Namun dalam soalan usaha tersebut tidak jelas. Okey, apakah dimaksud dengan tidak jelas? Kita lihat contoh soalan. Malaysia sebuah negara yang aman dan damai, namun tidak terlepas daripada ancaman jenayah yang perlu diatasi segera. Huraikan. Okey, isu untuk soalan ini iaitu ancaman jenayah. Ancaman jenayah. Kata tugasnya berada di akhir. Maka perlu diamati ayat sebelumnya. Hanya ada satu ayat sahaja yang perlu diteliti. Okey, Malaysia sebuah negara yang aman dan damai, namun tidak terlepas daripada ancaman jenayah yang perlu diatasi segera. Berdasarkan ayat ini, ancaman jenayah yang perlu diatasi segera merupakan kehendak soalan, iaitu merujuk kepada usaha atau langkah. Okey, perkataan usaha atau langkah tidak dinyatakan dengan jelas. Namun demikian, ancaman jenayah yang perlu diatasi segera merujuk kepada usaha atau langkah. Ini merupakan contoh soalan kategori usaha, namun usaha tersebut ataupun kata kunci bagi usaha tersebut tidak jelas dan anak-anak pelajar perlu memahami dengan baik. Pemahaman tersebut adalah melalui latih tubi yang banyak. Okey, maka kombinasi jawapan untuk soalan ini iaitu 5+0. Maka cadangan idea yang boleh dikemukakan seperti menggalakkan penglibatan masyarakat, meningkatkan kesedaran awam, perkongsian maklumat, memperkasa agensi-agensi penguatkuasa, memperkasakan penguatkuasaan undang-undang dan mengaplikasikan atau menggunakan TMK atau ICT. Mana-mana 5 idea daripada 6 idea atau idea-idea lain yang mungkin relevan. Okey, terdapat sedikit kesilapan ejaan. Okey,
nampak bagaimanakah bentuk usaha yang kurang jelas yang terdapat dalam soalan. Okey, seterusnya kita lihat bentuk yang keenam, iaitu kepentingan. Okey, bentuk kepentingan. Okey, kita tengok contoh soalan. Penghayatan dan pengamalan prinsip rukun negara adalah penting dalam kalangan semua warga negara Malaysia. Jelaskan. Okey, berdasarkan soalan ini, isunya iaitu rukun negara, prinsip rukun negara. Kata tugasnya berada di akhir. Okey, maka perlu amati ayat tersebut. Apakah kehendak soalan? Iaitu penghayatan dan pengamalan prinsip rukun negara adalah penting dalam kalangan semua warga negara Malaysia. Bermaksud kehendak soalan hanyalah kepentingan. Okey, bentuk soalan tadi iaitu kepentingan. Okey, jelas kombinasi jawapan sudah tentu 5 tambah 0 sahaja. Maka antara cadangan idea yang boleh dikemukakan seperti kepentingan yang pertama. Okey, semula. Okey, kepentingan yang pertama, membentuk perpaduan rakyat berbilang kaum, mewujudkan rakyat yang berjiwa patriotik, membentuk warga negara yang bermoral dan beretika, menerapkan amalan menghormati perlembagaan negara dan mengukuhkan jati diri. Okey, antara kepentingan yang boleh dikemukakan berdasarkan kehendak soalan. Okey, seterusnya kita lihat bentuk esei ketujuh, iaitu masalah. Okey, soalan esei yang mempunyai atau mengkehendaki anak-anak pelajar melihat dari aspek masalah. Okey, jom kita lihat contoh soalan. Okey, contoh soalan berbunyi, penggubalan rukun negara adalah untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang demokratik, saintifik, progresif, bersatu padu dan bersikap terbuka terhadap cara hidup rakyat pelbagai keturunan. Namun begitu, terdapat pelbagai masalah yang dihadapi untuk merealisasikan hasrat tersebut. Jelaskan. Okey, berdasarkan soalan ini, isunya iaitu rukun negara. Okey, namun spesifiknya bagi melahirkan masyarakat Malaysia demokratik, saintifik, progresif, bersatu padu dan bersikap terbuka. Manakala kata tugasnya berada di akhir. Okey, jadi perlu amati ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Okey, berdasarkan ayat pertama dan ayat yang kedua, jelas ayat yang pertama hanyalah merujuk kepada ayat ayat penyata sahaja. Manakala ayat yang kedua, okey, anak-anak pelajar perlu mengemukakan masalah-masalah yang perlu dihadapi untuk merealisasikan hasrat tersebut, hasrat di atas ayat yang pertama. Okey, jelas kehendak soalan masalah, maka kombinasi jawapan 5 tambah 0. Maka antara cadangan idea yang boleh dikemukakan iaitu masalah pertama, perpaduan yang goyah atau rapuh. Masalah yang kedua, patriotisme semakin terhakis. Masalah yang ketiga, peningkatan gejala sosial. Masalah keempat, kecetekan pengetahuan sains dan teknologi dan kurangnya penghayatan terhadap prinsip rukun negara. Okey, jelas contoh-contoh soalan. Contoh soalan kategori masalah. Okey, seterusnya kita lihat bentuk yang ke-8, iaitu soalan esei pengajian am juga boleh mengemukakan kehendak berdasarkan kategori kesan. Okey, contoh soalan berbunyi, amalan membawa anak-anak kecil untuk turut sama berniaga sehingga larut malam merupakan suatu tindakan yang kurang bijak. Bincangkan kesan amalan ini terhadap anak-anak tersebut. Okey, berdasarkan soalan, isu untuk soalan ini iaitu amalan membawa anak-anak kecil untuk berniaga sehingga larut malam. Isu soalan. Kata tugasnya berada di tengah-tengah. Maka kehendak soalan jelas, iaitu bincangkan kesan amalan ini terhadap anak-anak tersebut. Okey, kata tugas berada di tengah. Kehendak soalan iaitu hanya kesan amalan.
Okey, kesan amalan membawa anak-anak kecil untuk turut sama berniaga sehingga larut malam. Maka jelas hanyalah kesan, maka kombinasi jawapan 5 tambah 0. Maka antara cadangan idea yang boleh dikemukakan iaitu kesan yang pertama, menjejaskan proses pembesaran anak-anak kecil. Kesan yang kedua, menjejaskan proses pembelajaran. Kesan yang ketiga, menjejaskan perkembangan emosi anak-anak kecil. Kesan yang keempat, masalah keselamatan. Dan kesan yang kelima, pemakanan yang tidak sihat. Jadi, jelas? Okey, nampak bagaimanakah soalan kategori kesan, dan kesan-kesan ini dah tentu merujuk kepada kesan negatif disebabkan isunya bersifat negatif. Okey, seterusnya kita lihat bentuk yang ke-9. Okey, kategori potensi. Okey, esei pengajar am juga boleh bertanyakan ataupun mengemukakan soalan-soalan berkaitan dengan potensi. Okey, contoh soalan kategori ini seperti, okey, kita baca. Industri kraftangan merupakan salah satu sektor yang membantu meningkatkan pendapatan negara. Bincangkan potensi dalam memperkasakan industri kraftangan di Malaysia. Okey, berdasarkan kehendak soalan, isu untuk soalan ini iaitu industri kraftangan. Okey, manakala kata tugasnya berada di tengah. Okey, maka kehendak soalannya direct, jelas, iaitu mengkehendaki anak-anak pelajar mengemukakan 5 potensi. 5 potensi industri kraftangan. Okey, 5 industri untuk memperkasakan industri kraftangan. Okey, maka kombinasi jawapan 5 tambah 0 iaitu hanya menyenaraikan 5 potensi. Maka antara cadangan idea yang boleh dikemukakan seperti modal yang banyak. Okey, semula modal yang banyak, dasar kerajaan, teknologi yang tinggi, sumber bahan mentah yang pelbagai, bekalan tenaga buruh yang mencukupi. Berdasarkan idea-idea potensi yang dikemukakan, dapatlah dirumuskan bahawa potensi dari konteks soalan ini merujuk kepada kelebihan yang sudah ada. Okey, yang sudah ada ataupun yang sedia ada, yang mampu memperkasakan industri tersebut. Okey, faham apakah dimaksudkan dengan potensi dari konteks soalan ini? Okey, seterusnya kita lihat bentuk ke-10 iaitu persediaan. Okey, dalam esei pengajar am juga boleh bertanyakan tentang persediaan. Okey, antara contoh soalan yang mengkehendaki anak-anak pelajar menyenaraikan kategori persediaan iaitu Wawasan 2020 merupakan gagasan kerajaan menjadikan Malaysia negara maju dengan cara tersendiri. Oleh itu, banyak persediaan yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia bagi mencapai tujuan tersebut. Bincangkan. Okey, berdasarkan soalan, isunya Wawasan 2020. Okey, isu untuk soalan ini Wawasan 2020, manakala kata tugasnya bincangkan berada di akhir. Okey, kedudukannya berada di akhir, maka perlu diamati ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Okey, ayat yang pertama, Wawasan 2020 merupakan gagasan kerajaan menjadikan Malaysia negara maju dengan cara tersendiri. Jelas ayat ini hanyalah ayat penyata. Manakala ayat yang kedua, oleh itu banyak persediaan yang perlu dilakukan oleh rakyat bagi mencapai tujuan tersebut, iaitu untuk menjadikan Malaysia negara maju dengan cara tersendiri. Jelas kehendak soalan hanyalah persediaan dan persediaan tersebut oleh rakyat Malaysia. Maka kombinasi jawapan 5 tambah 0. Jadi antara cadangan idea yang boleh dikemukakan iaitu pertama, bersatu padu dalam apa jua keadaan. Kedua, yakin pada diri sendiri dalam menghadapi pelbagai cabaran. Yang ketiga, persediaan yang ketiga mengamalkan sistem demokrasi yang sebenar. Okey, persediaan yang keempat bermoral dan beretika.
Dan persediaan yang kelima, bersikap liberal dan bertolak ansur. Okey, jelas apakah dimaksud dengan persediaan dari konteks soalan tersebut. Okey, seterusnya kita lihat bentuk yang ke-10. Okey, dalam esei pengajar am juga boleh mengkehendaki sesuatu soalan bertanyakan tentang kesukaran. Okey, kesukaran, konsep kesukaran. Okey, kita lihat contoh soalan kategori kesukaran. Kejadian banjir yang melanda di beberapa kawasan di Malaysia menyebabkan kesukaran kepada penduduk setempat. Jelaskan. Okey, isu soalan iaitu kejadian banjir. Kata tugasnya di akhir. Jelaskan. Okey, hanya ada satu ayat sahaja, maka perlu amati dengan teliti apakah kehendak soalan. Kejadian banjir yang melanda di beberapa kawasan di Malaysia menyebabkan kesukaran kepada penduduk setempat. Jelas kehendak soalan mengkehendaki anak-anak pelajar mengemukakan 5 kesukaran yang dihadapi oleh penduduk setempat akibat daripada berlakunya banjir. Maka kombinasi jawapan 5 tambah 0. Maka antara cadangan idea yang boleh dikemukakan seperti pertama, keselamatan penduduk terancam. Kedua, menjejaskan kegiatan aktiviti ekonomi. Ketiga, kerosakan harta benda. Keempat, perhubungan terputus. Kelima, sesi persekolahan terjejas. Keenam, sukar mendapat rawatan atau perubatan. Ketujuh, gangguan perkhidmatan air, elektrik dan pos. Kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh penduduk setempat akibat berlakunya banjir. Maka cadangan idea tersebut boleh pilih 5 daripada 7 yang disenaraikan. Jelas? Contoh soalan kategori kesukaran berdasarkan konteks soalan tadi. Seterusnya kita lihat pula bentuk yang seterusnya. Bentuk ke-11 iaitu dari segi cabaran. Antara contoh soalan yang boleh dikemukakan seperti Malaysia menghadapi pelbagai cabaran untuk mengekalkan kestabilan politik sejak negara ini mencapai kemerdekaan. Bincangkan. Berdasarkan soalan, isunya iaitu kestabilan politik. Mengekalkan kestabilan politik. Kata tugasnya iaitu bincangkan berada di akhir. Maka perlu amati ayat yang pertama. Malaysia menghadapi pelbagai cabaran untuk mengekalkan kestabilan politik sejak negara ini mencapai kemerdekaan. Jelas kehendak soalan hanya mengkehendaki anak-anak pelajar mengemukakan 5 cabaran. Cabaran untuk mengekalkan kestabilan politik sejak negara ini mencapai kemerdekaan. Maka kombinasi jawapan 5 tambah 0. Maka antara cadangan idea yang boleh dikemukakan seperti pertama, kepelbagaian parti politik. 2, sikap pemimpin. 3, taksub terhadap pemimpin tertentu. 4, asas gabungan politik yang kurang mantap. 5, pengaruh anasir luar. Jelas? Pembinaan ayat atau idea utama berdasarkan kehendak soalan iaitu kategori cabaran. Seterusnya kita lihat bentuk yang ke-12, halangan. Contoh soalan yang boleh dikemukakan seperti walaupun sikap perkauman dan prasangka terhadap kaum lain merupakan halangan utama bagi mengukuhkan perpaduan dan integrasi kaum di Malaysia, tetapi masih terdapat halangan lain yang menjejaskan usaha tersebut. Bincangkan. Isu untuk soalan ini iaitu isu perkauman. Isu perpaduan yang sebenarnya isu perpaduan dan integrasi kaum merujuk
isu yang paling tepat iaitu perpaduan dan integrasi kaum. Okey, isu untuk soalan ini. Kata tugasnya iaitu bincangkan. Okey, sebelum kata tugas terdapat satu ayat. Okey, satu ayat yang perlu diamati dengan teliti. Okey, kita baca semula. Walaupun sikap perkauman dan prasangka terhadap kaum lain merupakan halangan utama bagi mengukuhkan perpaduan dan integrasi kaum, tetapi masih terdapat halangan lain yang menjejaskan usaha tersebut. Jadi jelas soalan ini kata kehendak soalannya iaitu halangan. Namun demikian halangan pertama, okey, halangan yang wajib diberikan yang telah pun dikemukakan dalam soalan iaitu sikap perkauman dan prasangka terhadap kaum lain. Okey, bermaksud di sini kehendak soalan hanyalah halangan, namun ada satu halangan wajib telah pun dikemukakan dalam soalan. Maka asasnya 5 tambah 0 tetapi menjadi 1 tambah 4. 1. Sikap perkauman dan prasangka terhadap kaum lain. 4. Halangan-halangan lain. Okey, jelas. Maka cadangan idea yang boleh dikemukakan seperti, okey, idea yang pertama, idea wajib dan merupakan bonus untuk kamu bagi mendapatkan 2 markah. Okey, antara halangan-halangan lain yang boleh dikemukakan seperti sistem pendidikan yang berasingan, aktiviti ekonomi yang berbeza, ideologi politik yang berbeza dan pemisahan fizikal. Okey, jadi jelas apakah yang dimaksudkan dengan halangan. Okey, dalam konteks soalan tadi. Okey, seterusnya kita lihat pula bentuk yang ke-13 iaitu sebab dan juga risiko. Okey, contoh soalan berbunyi, sumber air mentah yang bersih semakin berkurangan di negara ini. Fenomena ini menimbulkan pelbagai risiko terhadap manusia dan alam sekitar. Bincangkan. Okey, berdasarkan soalan, isu untuk soalan ini iaitu sumber air mentah yang bersih. Okey, kata tugasnya iaitu bincangkan. Berada di akhir. Okey, apakah kehendak soalan? Okey, jadi perlu amati ayat pertama dan juga ayat yang kedua. Sumber air mentah yang bersih semakin berkurangan di negara ini merujuk kepada sebab air mentah yang bersih semakin berkurangan di negara Malaysia. Ayat yang kedua, fenomena ini menimbulkan pelbagai risiko terhadap manusia dan alam sekitar. Maka jelas kehendak soalan, okey, sebab dan risiko. Maka kombinasi jawapan 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Maka antara cadangan yang boleh dikemukakan, okey, seperti pengurusan sisa buangan yang tidak sistematik. Okey, punca pertama, pengurusan sisa buangan yang tidak sistematik. 2, cuaca panas dan kemarau berpanjangan. Okey, dan punca bagi soalan ini juga samar ataupun tidak jelas. Namun demikian, anak-anak pelajar perlu membezakan adakah ayat tersebut ayat penyata atau merujuk kepada kehendak soalan iaitu punca. Okey, manakala kehendak soalan yang ketiga iaitu risiko. Okey, lihat contoh-contoh ataupun cadangan idea dari segi kehendak soalan risiko. Akan mengancam flora dan fauna, akan menjejaskan kesihatan, boleh menjejaskan aktiviti pertanian. Anak-anak pelajar perlu membezakan antara risiko dan kesan negatif. Kerana risiko bukan merujuk kepada kesan negatif. Risiko merupakan sesuatu yang boleh berlaku tetapi tidak semestinya berlaku. Maka dalam ayat pertama atau idea utama perlulah hadir istilah-istilah seperti ataupun situasi-situasi seperti akan
boleh, atau yang lain seperti kemungkinan, okey, seandainya. Okey, antara istilah-istilah yang merujuk kepada tidak semestinya berlaku tetapi boleh berlaku. Pendek kata, berbeza dengan kesan. Kesan sesuatu yang telah pun berlaku. Jadi anak-anak pelajar perlu membezakan penggunaan antara risiko dan kesan, kerana penyalahgunaan ayat-ayat tersebut, pembinaan ayat tersebut boleh menyebabkan penulisan esei menyeleweng, tersasar dan boleh mempengaruhi markah. Okey. Seterusnya kita lihat contoh yang berikutnya, bentuk yang ke-14 iaitu sumbangan. Okey. Lihat contoh soalan. Okey, soalan ini berbunyi, sektor pertanian sememangnya memberikan sumbangan yang besar kepada negara. Bincangkan. Okey, isu soalan sudah tentu sektor pertanian. Kata tugas berada di akhir. Okey, apakah kehendak soalan? Okey, hanya mempunyai satu ayat sahaja. Sektor pertanian sememangnya memberikan sumbangan yang besar kepada negara. Jelas, soalan ini mengkehendaki anak-anak pelajar menyenaraikan 5 sumbangan kepada negara. Sumbangan apa? Sumbangan sektor pertanian kepada negara. Maka kombinasi jawapan 5 tambah 0. Dengan itu, antara cadangan idea yang boleh dikemukakan seperti: pertama, sumbangan pertama, membekalkan bekalan makanan. Kedua, mewujudkan peluang pekerjaan. Ketiga, meningkatkan hasil atau pendapatan negara. 4, membekalkan bahan mentah kepada industri atau spesifik industri hiliran. Dan yang kelima, sumbangan memajukan industri pelancongan atau agro pelancongan. Okey, anak-anak pelajar jelas dengan bentuk-bentuk atau ragam-ragam soalan yang dikemukakan. Maka dengan itu kita berjumpa lagi. Cikgu harap anak-anak pelajar mendapat sesuatu atas perkongsian ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.